Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Okey. So, setelah tamatnya baru-baru ini saya buat satu hantaran, satu undian secara terbuka melalui channel ini, yaitu siapakah yang bakal menang di dalam PRU 15 akan datang ini. Jadi saya pun senaraikan beberapa gabungan yang berpotensi untuk menang pada pilihan raya akan datang ini. Jadi gabungan yang pertama saya tulis adalah Barisan Nasional UMNO dan PBRS, maafkan saya, PBRS, dan ada satu lagi, apa sudah nama tu, empat ada empat gabungan, empat parti dalam Barisan Nasional, lima parti, MCA dan MIC juga. Okey. Dan seterusnya saya juga senaraikan Pakatan Harapan yang dianggotai oleh PKR, kemudian DAP, Amanah, dan juga terkini mereka bekerjasama dengan Muda. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, saya senaraikan juga Perikatan Nasional. Perikatan Nasional ni banyak. Dan yang keempat, GTA, pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Setelah saya membuat itu posting selama beberapa hari, akhirnya lebih daripada 4,000 orang, lebih 4,000 orang telah mengundi dan mengejutkan tuan-tuan dan puan-puan, kerana saya tidak pastilah ramai orang subscribe dalam channel saya ini orang-orang Pakatan Harapan kah, orang-orang Barisan Nasional kah, orang-orang GTA kah, atau apa. Tapi keputusannya memang mengejutkan. Keputusannya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, memang saya terkejut, kerana saya mengharapkan ada undi yang orang Sabah bilang bergigit. Maksudnya undinya tidak jauh sangat beza, sikit saja menang, sikit saja kalah. Tapi setelah beberapa hari, saya dapati keputusannya luar biasa. UMNO hanya memiliki 13% undian saja. Barisan Nasional hanya memiliki 13% undian saja, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu saya tidak tahu, kerana sedikitnya orang subscribe pada channel saya daripada Barisan Nasional UMNO ataupun apa. Tetapi yang mengejutkan adalah Perikatan Nasional hanya memiliki 3% saja, tuan-tuan dan puan-puan. Undi untuk Perikatan Nasional 3% saja. Dan pastilah keputusan yang memang sudah dijangka lah. Keputusan anak-anak sudah balik dari sekolah, baru balik nih. Jadi keputusannya memang sudah dijangka bahawa Pakatan Harapan akhirnya mendapat undian paling tinggi yang tidak saya sangka. Mereka meninggalkan Barisan Nasional dengan dengan 79% undian. Wah, sudah selesai ambil anak-anak, mau balik sudah. Jadi, kalau 79% undian, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapati bahawa Barisan Nasional kalah teruk dengan Pakatan Harapan, dan Pakatan Harapan mendapat majoriti, bukan saja majoriti mudah, tetapi majoriti lebih 2/3. Adakah ini akan menjadi gambaran sebenar di dalam pilihan raya nanti ataupun tidak? Kita nantikan bersama-sama. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Betulkah? Kalau ini betul, Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri ke-10. Dan akhirnya UMNO akan terpaksa menjadi pembangkang semula. Ingat, sekarang ini UMNO hanya memiliki 38 ahli parlimen saja di Dewan Rakyat. 38 tolak 1 sudah penjara, 37 saja. Dengan 37, Barisan Nasional tak mungkin boleh jadi kerajaan semula. Barisan Nasional memerlukan 112 undi. Begitu juga dengan Pakatan Harapan, 112 barulah boleh mencapai majoriti muda. Tetapi menurut keputusan undian ini, nampaknya Pakatan Harapan mendapat bukan saja majoriti muda, tetapi majoriti
2/3. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Haha. Berita panas, bikin panas dan pastinya bikin sakit jiwa Najib Razak, penyokong-penyokong Najib Razak dan juga seluruh UMNO yang sudah bersolidariti, susahlah mau sebut, untuk tetap menyokong dan tetap berada di belakang seorang banduan, yaitu Datuk Seri Najib Tun Razak yang sekarang ini telah sah menjadi banduan di penjara Kajang. Tapi aura Najib Razak memang masih hebatlah. Apa tidak hebatnya? Sudah menjadi banduan tapi masih lagi bergegar-gegar, disebut-sebut oleh politik Malaysia. Okey, beritanya Anwar boleh kempen dari penjara, tapi Najib tak boleh. Persoalan yang besar. Dan ini telah diterbitkan di Malaysia kini. So apa cerita dia ni tuan-tuan dan puan? Ini dia. Anak perempuan Najib Razak sekali lagi membuat kejutan. Noriana Najwa Najib menyoal, dia mempersoalkan mengapa ketua pembangkang dulu, iaitu Anwar Ibrahim, ketika beliau dipenjarakan boleh berkempen untuk istrinya pada pilihan raya Permatang Pau pada 2015. Kata Noriana, sedangkan bapaknya pula dilarang untuk mengeluarkan sebarang kenyataan dari penjara berhubung pilihan raya umum PRU 15 akan datang. Katanya, kenapa Anwar boleh, Najib tak boleh? Katanya pada hantaran di Instagram semalam. Ini memang bikin hangat lah. Ini jabatan penjara perlu jawab lah. Apa boleh buat, kena jawab benda ni. Dia juga memuat naik petikan berita mengenai Anwar yang mesejnya telah disampaikan melalui peguamnya Latifah Koya agar rakyat mengundi PKR dan calonnya ketika itu, iaitu Dr. Wan Aziza Wan Ismail. Tuan-tuan dan puan-puan, pada 2015 yang lalu, Anwar telah dijatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun atas tuduhan liwat. Petikan berita kedua yang telah disiarkan oleh Noriana Najwa Najib memaparkan kenyataan pengarah kanan bahagian dasar kepenjaraan Jabatan Penjara, iaitu Supri Hashim. Supri berkata banduan yang sedang menjalani hukuman di penjara tidak boleh mengeluarkan sebarang kenyataan untuk tujuan berkempen sempena PRU 15. Jelasnya larangan itu turut termasuk bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut Supri, sebarang surat yang mahu dihantar kepada keluarga, dokumen atau apa jua urusan akan ditapis terlebih dahulu oleh Jabatan Penjara. Jabatan Penjara tidak ada kena-mengena dengan politik dan kami hanya laksanakan tanggungjawab. Waima apapun kerajaan yang memerintah, katanya seperti yang dilaporkan oleh bernama. Najib kini sedang menjalani hukuman penjara selama 12 tahun dan denda 210 juta ringgit Malaysia. Selepas Mahkamah Persekutuan telah mengekalkan sabitan bersalah di dalam kes menyelewengkan dana SRC International Sdn Bhd. Wow, ini memang panas tuan-tuan dan puan-puan. Dan Jabatan Penjara serta mereka yang berkaitan kena jawab pula dakwaan daripada Noriana Najwa ini. Betulkah benda ni? Betulkah Anwar dulu diberikan kelonggaran berkempen untuk membantu istrinya, manakala Najib Razak pula tidak dibenarkan? Banyak persoalan. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye bye.